السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Al-Mujadalah ayat yang ke-6 yang bermaksud pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah. Kesemua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diberitakan, dikhabarkan semua amal perbuatan mereka itu, dihitung satu persatu, walaupun dalam mereka melupakan apa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha berkuasa dalam semua perkara dan menyaksi segala apa yang manusia lakukan. Saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang hamba hormati sekalian, alhamdulillah, kita pada pagi yang berkat ini bertuah di hari yang berkat, di hari Jumaat, bertemu dalam majlis yang berkat, majlis ilmu, satu majlis yang dinamakan Nabi sebagai taman syurga. Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Qala qailun ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qal hilaqul ilmi. Nabi bersabda, bila kamu melintasi taman syurga, masuklah ke dalamnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada taman syurga di bumi ini? Jawab Nabi, ya, majlis ilmu. Kita bertuah, Jawa Kelantan khususnya paling bertuah, kerana Saban Minggu inilah medannya. Ganti kepada kereta lalu lalang, orang yang duduk. Ganti kepada manusia yang berjalan-jalan, khemah yang berdiri. Mudah-mudahan bila kita sudah berada di taman syurga dunia, akan mudah jalan kita ke syurga akhirat nanti, insya-Allah. Ini jaminan. Dan amat beruntung bagi mereka yang sehidup dengan ilmu. Dan kecundang kecewalah tuan-tuan bagi mereka yang bencikan ilmu, yang tidak hadir ke majlis ilmu yang sebegini. Kita tidak mungkin dapat nikmat syurga yang abadi kalau syurga dunia pun kita tak sampai, tak mari-mari.
Tak mungkin tuan-tuan kita boleh sampai ke syurga akhirat dalam keadaan syurga yang penuh nikmat, wujuhun yauma idzin, dalam keadaan na'imatun, tenang, selesa, bahagia. Fi jannatin 'aliyatin, syurga yang cukup tinggi bangunan keadaannya. Tetapi tidak mungkin kita capai, kita nikmati taman syurga yang sebenarnya, melainkan inilah taman syurga yang pertama kita nikmati. Satulah kita ni tuan-tuan, ke mana-mana sekalipun adik kakak, habis ring kerana ilmu tak apa, habis ring kerana agama, kita jangan bimbang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali memperkecilkan kebaikan yang hamba dia buat. Sekecil mana kebaikan kita buat, Allah janji dalam Al-Quranul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat benda-benda molek dalam hidup agama, dan benda tu comel kata agama, kata Allah, Allah akan perlihatkan di padang mahsyar esok. Jadi kalau siapa yang tak nak, kira dalam bahasa mudahnya, tak bercerdik lah. Dalam bahasa agak kasar, bodoh lah. Jadi kita doakan kepada Allah. Kerana harga sebuah kehidupan ni tuan-tuan, kerana 3 sebab. Pertama, kerana ilmu. Kerana Allah mengangkat wajah kedudukan orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat darajah kedudukan orang berilmu di padang mahsyar esok. Kerana ilmu. Yang kedua, kita hidup dengan tujuan dapat redha dia. Redha Allah Subhanahu wa taala, maksud Allah redha. Nyawa, makan minum, pakar, pitih duit, harta benda, anak pinak, keluarga, rumah tangga, apa kita ada, kita nak Allah redha. Kerana semua itu bukan hak milik mutlak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu lahir ke bumi, hei manusia, kata Tuhan, kamu tak erti apa satu. Berkecek pun tak erti, tengok orang pun tak erti, tengok adik-adik pun tak erti. Lahir-lahir tak erti apa. Nak sombong apa lagi dengan Tuhan? Tetapi Allah Maha Kaya. Lalu Allah berikan kepada kita apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah beri mata boleh tengok, telinga boleh dengar, mulut boleh kecek, kaki boleh berjalan, hati boleh fikir, cerah, terang-terang belaka. Tujuan Allah beri sebab apa? La'allakum tashkurun. Hei manusia kata Tuhan, tolong syukur pada aku. Syukur dalam maksud jaga ibadat, jaga ilmu, jaga iman, jaga hidup. Dia minta buat, kita buat. Allah kata jangan kepada kita. Itu tanda syukur kepada Allah. Kerana bersyukur ni tuan-tuan, dia terjemah dengan, pertama, dengan tangan. Terjemah dengan anggota badan, termasuk tangan, kaki, semua sekali. Yang kedua, terjemah dengan mulut. Zikir, tasbih, tahmid, istighfar, berkumandang. Jadi kita hidup ni tuan-tuan, subhanallahil azim, comel lotek molek sangat dah. Sebab itulah kita nak jadi manusia yang dapat redha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Dah Allah redha kepada kita dan Tuhan redha kepada kita, redha kepada dia. Itulah orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang takut itulah yang ketiganya, kata para alim ulama kita dapat yang ketiga. Pertama ilmu, dua redha, ketiga ialah balasan syurga yang merupakan kemuncak daripada kehidupan ini. Syurga Allah yang cukup besar, satu alam yang tak dapat kita gambarkan nikmat rezekinya. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mulut tak boleh kecek hebatnya syurga, mata tak nak bagi tahu sebab hebat syurga, tak ada lintasan hati yang boleh sebut syurga bagi sebab apa hebat. Itu kemuncak kita yang ketiga. Berkumpul dalam syurga bersama siapa? Confirm tuan-tuan, dengan nabi-nabi, rasul-rasul, para alim ulama, orang-orang alim, orang salih, para syuhada, orang mukmin, orang beriman, orang baik-baik.
berkumpul dengan mereka. Allahu Akbar. Sebab itulah kita nak kena kukuh tuan-tuan. Niat kena kukuh, hati kena kukuh, kemahuan kena kukuh. Sebab kita kalau tak kukuh benda-benda macam tu, ada macam ilmu lagu mana pun tak mari. Tak mari. Belah pagi pun tidak, malam tidak, subuh lagi tidak, jawab dia. Sebab apa? Kita tak kukuh hati kita. Nak melawan nafsu syahwat bukan senang. Nak buat benda molek ni, benda yang akan kita hadapi ialah cabaran nafsu. Tak payah pergi mengaji lah. Duk mengaji benda tu je. Hari dosa pahala. Tengok syaitan cara ajar kita. Padahal kita, ilmu kita tak pernah nak sampai ke tepi. Sampai ke tengah tuan-tuan. Ilmu ni, selaut mata memandang seluas bumi langit ni, itulah ilmu Allah. Hak kita ada sehari dua ni pun tak banyak. Hak duk mengajar ceramah ni pun tak banyak ni. Kena mengaji lagi. Dah kalau hak duk mengajar dah kurang, hak dengar sama telah lah, kata orang Kelantan. Sama telah. So kita ibaratnya kata Nabi, kita letak tangan kita di hujung patah. Patah tak tujuh ke? Patah PCB cahaya bulan ke? Pergi letak tangan kita apa patah. Jangan tengah terlihat pasal-pasal. Letak hujung tangan di patah tu, air basah di tangan tu, tak ada 2 minit kering. Kita tak tahu di mana hujung patah tu, berapa kilometer. Laut Hitam Hindi ke dalam sampai 6,000 meter. Tu dia tuan-tuan. Kata Nabi nak cerita kat kita, ilmu kamu ada tu, sekadar letak tangan di hujung patah tu air bukan melekat pun, kering lepas tu. Sedangkan lautan entah ke mana. Ilmu Allah ni luas. Makin mengaji, makin banyak kita tak tahu. Makin mengaji, banyak benda kita tak faham. Menyebabkan mengaji kita bukan tiap seminggu sekali. Kalau boleh, 16 kali sehari. Kalau boleh. Sebab nak capai ilmu yang sebenar. Hukum hakam, fiqh, syariat, tasawuf, bidang-bidang yang pelbagai. Cabai-cabai Quran yang tak pernah selesai. 6,230 ayat. Kalau tafsir, ni kali kiamat tak habis tuan-tuan. Kalau kiamat ni kali lah. Besarnya Al-Quran yang Allah turun kepada manusia ni, panduan dunia akhirat. Nak selamat, nak bahagia, daripada alih pertama sampai hujung tu, nak tafsir Quran tak pernah selesai. Daripada ayat ke ayat, surah ke surah. Apalagi hadis-hadis Nabi. Berpuluh-puluh ribu. Bab makan, minum, pakai, merentah negara, hukum hakam, bab syariat, bab ekonomi, bab keluarga, rumah tangga. Dosa pahala. Kita tuan-tuan, tak ada masa kita nak mengaji. Tak ada masa. Kalau ada orang kita yang rasa ada masa dah sekali seminggu pada, itu masalah besar lah tu. Jadi yang bukan nak merepek, nak bagi tahu. Ni apa ustaz merepek pagi ni? Dia merepek cara agama tu molek. Baru dah. Kalau ke mana? Merepek cara agama ni molek. Sebab kita nak ajak kita ni supaya hidup dalam keadaan tak lari daripada radar agama. Tak lari daripada menara kawalan agama kita. Kita nak berkecek bak kau tu berhilang. Radar tak ikut, menara kawalan tak ikut. Betul lah. Bukan setakat bukan setakat kau tu berhilang. Kereta kita ikut lalu dia 7 parit tuan-tuan. Langgar macam-macam. Kita pun sama dalam hidup ini. Kita ada radar kita. Ada menara kawalan kita. Daripada kita hidup, daripada dalam perut mak kita sampai kita mati, bila-bila masa ada radarnya. Radar kita iman, radar kita ilmu, radar kita agama. Itu radar kita. Kena ikut radar ilmu, agama, iman ni. Dan menara kawalan kita ada. Menara kawalan kita Allah sendiri. Dia tengok siang malam hamba dia buat gapo. Dia tahu siang malam hamba dia kecap gapo. Itu menara kawalan kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Apa benda rahsia tak rahsia, aku tahu belaka, kata Tuhan. Mu tak usah sembunyi berapa lah. Menara kawalan ni tak pernah tidur. Yang tidur kita. Dalam majlis pun tidur, lalu majlis lagi lah tidur. Contohnya lah. Tapi menara Allah punya kawalan ni siang malam. Atas catatan itulah Allah akan catat. Baik, Allah catat. Buruk, Allah catat. Dosa, Allah catat. Pahala Tuhan catat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kikanemu wahai Tuhan, kata Tuhan kepada kita, wahai manusia, kikanemu ada malaikat. Tak terlepas seminit pun. Dan bila sampai begitu hidup kita dikawal malaikat oleh Allah, kita nak semua berapa tuan-tuan. Kita boleh susuk perangai buruk kita pada orang.
Buat jahat, bini buat, tok laki tak tahu. Buat buruk, anak buat, mak pak tak tahu. Tak tahu. Pandai susuk cerita dia. Tetapi Allah tidak pernah dapat sembunyikan baik buruk kita. Sebab itulah menara kawalan ni Allah tu bila jaga kita, alhamdulillah, lega. Lega sebab apa? Sebab kita tahu kita ni bertuhan. Dan bila kita rasa kita bertuhan, manalah kita nak buat benda-benda yang bercanggah dengan ketentuan Allah yang dia pemilik alam dunia, ciptaan dia. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanak ke siapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada kerajaan bagi dia memerintah. Dia seorang-seorang dia. PM dia, menteri negeri dia, dia belakang. Allah Maha Esa dalam urusan pentadbiran dia. Ini semua benda-benda yang berkait dengan Al-Quran. Jadi kita hidup bila ada radar keimanan, radar ilmu, radar taqwa, radar agama. Di menara kawalan Allah itu, di menara ada kawalan Allah yang jaga kita, insya-Allah tuan-tuan, selesalah hidup kita. Sebab itulah maka hamba rasa pada pagi ini hamba tidak ada banyak tajuk nak bincang. Tapi hamba rasa nak bawa satu cerita yang boleh kita sama-sama muhasabah baliklah. Jadi hamba namakan tajuk ceramah pada pagi ini sebagai Al-Muhasabah. Al-Muhasabah. Itu bukan bahasa Kelantan tu, ke Jawa tu, ke Arab tu. Ya, Al-Muhasabah. Kita ni tuan-tuan, kalau ikut kepada Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi, seorang ulama besar yang banyak menulis tentang bab-bab ilmu tasawuf, bab-bab hati ni, kata Abu Laith As-Samarqandi, kita ni paling tidak ada 5 benda yang kita kena isi dalam hidup kita. Kalau boleh kita kata diary kita lah. Diary kita tu. Sebab kita ni kadang-kadang, sebab saya diary kena ada, tak diary ni payah jugalah. Nak dengar, nak tengok ceramah kat mana, bila undangannya. Diary ni kena ada semua, letak dalam poket. Catat semua. Dia kita orang Islam, orang mukmin ni, sebagai hamba Allah ni, umat Muhammad ni, ada 5 benda yang kita kena diarykan dia dalam diary hidup kita. Kamu hidup kita, 5 benda. Dan 5 ni biar kita faham hari-hari. Bukan sekali seminggu, sekali sebulan, hari-hari kena tengok. Buka semua. Bola pagi buka, malam buka. Tak buka malam, petang buka. Senja buka, bangun dini hari. Subuh bangun, tengok diary kita. Apa dia 5 diary itu, tuan-tuan? Kata Abu Laith As-Samarqandi, yang pertama kita kena ada namanya Al-Mujahadah. Al-Mujahadah makna kita kena bersungguh-sungguh ke arah benda baik. Al-Mujahadah makna kita kena sungguh-sungguh buat benda baik. Usaha. Tak boleh buat sikit, banyak pun tak apa. Dah. Kita boleh buat sikit, buat banyak, apa ya gapo. Tak boleh buat banyak sekali, buat sikit-sikit. Macam derma-derma ni. Tak boleh bagi 100, bagi 10 sen. Tak apa. Tapi kita menyumbang 10 sen. Tapi 10 sen tengoklah, kalau tabung jadi besi, jangan. Orang sebelah dengar teng, jatuh, sah. Bukan 3 riyal. Maknanya, dalam hukum agama kita ni kena usaha. Buat benda baik, sikit pun tak apa, berterusan. Sama-sama. Apalagi benda yang besar-besar. Masalah ibadat, kerja buat, masalah tunduk patuh. Usaha kena ada. Al-Mujahadah. Kalau kita usaha tak ada, habis. Orang Melayu kata, hadis Melayu, dia kata apa? Usaha tangga kejayaan. Itu hadis Melayu. Betul lah. Kita berusaha cari benda baik, dapat. Maka dalam Islam kita bukan setakat nak dunia, nak akhirat sekali. Nak selamat di pada masyar, selamat di pada akhirat esok. Kubur lagi pun kita kena usaha lah. Dan aku tak berapa nak cerdik bab agama, aku kena mengaji. Aku tak apa pandai bab hukum hakim, kena tak ada kitab. Aku tak apa nak cerdik dalam masalah hukum hakim fiqh, aku kena cari ustaz. Aku tak apa nak faham isu semasa, tanya orang faham isu semasa, jangan dia buat kacau tak pasal-pasal. Makna kita kena usaha. Al-Mujahadah nama dia. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, siapa yang usaha, dia akan dapat. Allah berjanji bila orang itu berusaha. Jadi kita tuan-tuan kena ada Al-Mujahadah. Yang ini ni kaedah kita saya sebut sebelum mudahnya merupakan dari kita hari-hari. Dan mujahadah kerja setiap saat. Dari minit ke jam ke hari ke hari, minggu ke minggu. Kena mujahadah. Terutama mujahadah meninggalkan maksiat.
Hak cari ilmu satu hal lah. Tak payah cari ilmu, mengaji, itu satu hal. Mujahadah tinggal benda tak boleh. Kena mujahadah. Aku hari ni tipu dah orang. Tipu mana? Tengah menega, tipu orang. Jual nasi lemak, jual nasi lauk air hak 3 hari lepas. Contohnya lah. Contoh kalau kita menega, jual nasi. Tipu orang dah. Air 3 hari lepas. Mereka kalau aku makan, pun cerah perut. Jual kat orang boleh. Allah, aku cari rezeki untuk anak bini, untuk anak sekolah, anak mengaji, tapi rezeki aku cara haram. Tipu pelanggan. Pelanggan beli nasi 3 buku, balik cerah perut sekeluarga. Rezeki dapat haram dah. Jadi kita buat benda tak betul, kita mujahadah Allah pada kali ni terakhir. Lepas ni aku tak buat dah. Aku jual makanan hak molek. Orang kenyang, aku kenyang juga. Kalau aku makan makanan aku kenyang, orang kenyang juga. Kita jadi mujahadah macam tu tuan-tuan. Ini contoh mudah lah ni. Contoh mudah kita nak tinggal maksiat dalam bab jual beli. Samalah dalam masalah lain. Kita dengan Islam ni rasa tak berapa berkenal duduk. Islam tu speed dah. Apa dia? Kita Islam segala-galanya. Islam segala-gala. Aku hidup kerana Islam. Tak kerana Islam tak ada apa hidup aku ni. Aku minum makan tak ada kerana Islam, tak ada apa, tak nilai. Jadi kita ubah kita. Kita seronok nak mengaji, seronok nak buat agama, seronok nak sokong Islam, seronok nak duduk dengan orang Islam, seronok nak berjual Islam. Sebab apa? Kita ada kekuatan. Mujahadah lah tu. Benda tidak susah sebenarnya. Tapi susah-susah ni kerana kita menyusahkan diri kita. Itu saja. Hamba sebut di mana-mana. Kau lupa apa sebut. Kita berkelebat nak mengaji. Apa susahnya? Masjid ada ceramah. Surah ada, kita duduk baca. Ustaz mari tak malam. Tak susah. Nak ambil masa setengah 2-3 jam duduk maghrib sampai pukul 9 malam. Cuma susahnya ialah kita menyusahkan hati kita. Tengok masjid tak berapa nampak. Duk nampak juga Arsenal lawan Liverpool malam ni. Contohnya. Sampai tinggal forum perdana tu. Ceramah umum tinggal. Kitab tinggal. Sebab apa? Nak tengok hiburan, maksiat, macam-macam. Kita susah diri kita. Bukan Islam susah, kita menyusahkan. Jadi mujahadah tuan-tuan. Ini namanya mujahadah. Kita usaha sungguh-sungguh nak buat ke benda baik dan benda yang Allah redha. Itu pertama. Yang kedua, dalam hukum agama kata As-Samarqandi, namanya Al-Muraqabah. Jenis bunyi bah-bah belakang ni. Al-Mujahadah. Ada ta belakang. Yang kedua namanya Al-Muraqabah. Al-Muraqabah ni apa benda? Muraqabah bermaksud kita rasa ada benda duk perhati kita ni. Dan kita rasa ada benda duk tengok kita ni. Dan kita rasa ada benda duk semok kita hari. Itu nama muraqabah. Kita rasa, dan memang itulah perasaan kita. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu sembah Tuhan kamu rasa macam kamu nampak dia. Nampak dia. Tapi kamu tak nampak dia. Dia nampak kamu. Jadi muraqabah. Kita rasa aku buat sekarang ni Allah tahu. Aku buat satu benda Allah tahu. Tak sembunyi daripada Allah. Namanya al-muraqabah. Muraqabah maksud kita makin dekat. Saya suka terjemah kita makin dekat sebab kita tahu. Sebab benda ni bila kita tahu, kita makin dekat. Bila tak tahu, tak dekatlah kita. Tapi muraqabah kita makin dekat. Raqabah mana kita kadang-kadang kita berhati-hati, beringat-ingat, tahu. Satu ketika nak cerita dalam satu sejarah disebutkan Abul Qasim Al-Junaid. Abul Qasim Al-Junaid ni orang ulama besar di zaman Khilafah Umayyah dulu, Abbasiyah dulu. Dalam cerita dia ulama besar tasawuf. Anak murid taklah seramai mana, beribu-ribu lah anak murid dia. Ramai dah. Dia tengah mengaji habis kitab semua baca. Siapa masa bagi tauliah lah, ijazah lah kalau kita lawan ni dah mengaji ni kena ijazah lah. Dia kumpul anak murid, dia kata wahai anak murid, adalah hak terpilih lah ni, bukan beribu, adalah 2-30 orang agaknya. Dia kata aku ni sesadah mengajar kamu ni. Cerdik tak cerdik kamu, ilmu dah aku beri dah. Kamu ada hak untuk menyampaikan. Tapi dulu aku nak suruh kamu mengajar pada orang ni, aku nak uji kamu dulu. Nak uji dulu. Dia sebut nak uji. Aku minta kamu esok, pagi esok, tolong balik petang ni ambil air seekor sorang. Air kapal ke, air hutan ke, air seramah ke tak kira lah. Itu saya tambah tu. Tambah tu. Air seekor sorang, sembelih dengan syarat
sembelih tempat yang orang tak nampak. Cari tempat yang tak ada orang ni tengok. Tak ada orang kelih. Mu nak masak kari ke, kuzi ke, serahlah, itu saya tambah juga tu. Ya. Yang penting sembelih ayam tempat yang orang tak nampak. Dan besok mari ayam tadi sebut aku mu sembelih mana. Besok pagi pakai buat ayam belakang. Ada bawa ayam jadi kuzi pun dah. Ayam kari pun ada. Hak mati ada. Ramai-ramai tu Tok Guru dia tanya, Abul Qasim Al-Junaid, ini ada riwayat ni. Ya, bukan hadis lah ni, cerita riwayat ulama. Ulama cerdik ni. Sebab ada ulama tak baca cerdik, mana pada? Ni ulama cerdik. Akhirnya kata Tok Guru tadi, dia kata, "Hal lagu mana mu semua ni? Anak murid aku ni. Mu lagu mana?" Hak ni poyak lah. Ambo sebelah Tok Guru. Semalam pergi dalam hutan, tak ada siapa-siapa tengok pun. Ambo dengan ayah je. Hak ni kata ambo sebelah tepi bukit tu. Ambo sebelah tepi gunung. Ambo sebelah tepi sungai. Macam-macam. Ambo sebelah bawah rumah pada. Tak ada siapa tengok, budak tak tengok. Sudah kau tua, budak tak tengok. Ramai-ramai tu ada seorang bawa ayam berkiuk lagi. Tak sembelih lagi. Kukuk pula ayam jatuh rupa-rupanya. Dah mu ni lagu mana? Selesai mu ni, semua sembelih ayam belakang ni. Mati belakang ayam. Apa ni masuk apa? Sembelih ujung sungai, sembelih tengah sungai, apa ni tepi sungai, sembelih hutan. Mu ni kat apa cerita? Budak tadi bawa ayah Tok Guru kat ayah, dia kata, "Ambo minta maaf lah. Ambo boleh tak buat cerdik mana? Orang lain cerdik belakang sebab sembelih ayah tempat tak dapat. Ambo Tok Guru pusing dunia dah ambo ni. Tepi bukit dalam hutan nak sembelih ayah ni. Ambo terasa Tuhan ambo nampak ambo. Ambo terasa Tuhan ambo ni kelih ambo," dia kata. Tok Guru bagi syarat jangan ada siapa tengok. Memanglah orang tak nampak, tapi ambo bila nak sembelih tu terasa Tuhan duk tengok ambo. Toleh dia kata. Bila Tuhan tengok ambo anggap tak ada tempat yang malaikat, tempat tu semuanya Allah tahu belaka. Kata nak murid ni, Tok Guru pun tengok, dia kata ramai-ramai tak pakai hijau belaka. Reti mengaji tapi ilmu tak jadi. Ni saya tambah juga ni tuan-tuan. Tu kata, mulah seorang anak murid yang betul-betul anak murid. Ilmu mu belajar ni memang jadi mu ni faham ukur agama. Betul kata dia. Tok Guru sebenarnya nak uji je. Satu kata cari tempat yang orang tak nampak, tak ada pandangan. Makna dunia ni duk ceruk mana? Dalam bilik, luar bilik, atas bangun ni, di bawah bangun ni, bawah tanah. Tetap Allah tu maha ada. Allah maha dekat dengan kita. Dari sifat muraqabah ni, sampai tahap tu tuan-tuan, habis ring kita. Dan kali kita boleh sapa macam tu muraqabah kita, dunia selamat, negara selamat, umat selamat. Tapi hari ni kerana tak ada orang muraqabah, kita rasa Tuhan duk tengok dia. Dia kira orang tak tengok pakai jadi. Dia kira tak ada orang tengok rasuah. Tak banyak, 5 riyal je. Itu 5 riyal yang 15 juta. Dia kira Tuhan tak nampak dah. Orang tak tengok jadi kerja. Contohnya yang meniaga menipu, contohnya kita tuan-tuan jadi tahap macam budak tadi, selamat kita. Namanya muraqabah. Man terasa Tuhan dekat dengan kita, dek pantau kita. Ini dari kita yang kedua dalam hidup. Pertama mujahadah, kedua muraqabah. Bila ada mujahadah, insya-Allah kita mula selamat, mula bahagia, tenang hati dengan ilmu agama kita mengaji. Ada lagi muraqabah. Allahu akbar, lagi comel tuan-tuan. Lagi molek, lagi comel. Cukup lekat kita. Tambah yang ketiga. Namanya kata Abu Lath As-Samarqandi, namanya ialah Al-Mu'atabah. Al-Mu'atabah. Apa makna mu'atabah ni? Makna kita cela, kita itab, kita mencela diri kita sendiri. Cela. Dalam Islam ni tak salah kita cela diri kita. Kita buat silap, kita pun termenung seorang dua seorang diri, kita kata apa? Aku ni memang bengong sungguh. Tak apa, kita buat silap, dosa, kita kata apa? Aku ni bengong sungguh. Tapi jangan depan orang lah. Duk tengah mengaji, aku ni bengong sungguh, sudah kita. Orang tengok, ini ada masalah mental mana dah. Maksud kita duk seorang-seorang. Bangun tengah malam pukul 4 pagi. Belum subuh 5.50, pukul 5 hafal sejadah. Kita bercela, ya Allah, aku ni memang bodoh, ya Allah. Aku ni memang hina, ya Allah. Aku ni memang degil, ya Allah. Cela. Kita mengadu kepada siapa tuan-tuan? Allah. Kita mengaku kita ni hina, bodoh, tak erti, jahat. Tak apa.
Pada Allah kita berserah. Sebab pada Allah kita sebut, kita ni tak cerdik, buat maksiat, jahil tak mengaji, buat kacau, petenuh orang, kacau orang, tipu orang, zalim pada orang, buat maksiat, minum macam-macam, buat tuan-tuan, tak salah. Kita sebut di atas dosa kita kepada Allah. Sebab itu hak kita kepada Allah. Kita nak minta keampunan dia. Ini namanya al-mu'atabah. Dan bagi saya, hamba rasa lah, hamba sendiri hak berkecek ni banyak dosa dalam hidup. Hamba rasa kalau kita boleh duk mu'atabah semua di kita ni, air mata kita menitis, insya-Allah. Air mata kita mudah menitis, tuan-tuan. Kita mudah terasa siapa kita. Sebab kita hidup di bumi Allah ni, ke mana-mana pun langit tak junjung sampai bila-bila, dan bumi tak pijak sampai bila-bila. Hari Jumaat ni jadi hari terakhir kita. Jumaat depan tak ada lagi mungkin kita di dunia ni. Tinggal ada anak bini, tinggal keluarga, tinggal anak pinak, tinggal harta benda, tinggal kereta, tinggal segala-gala. Jadi kalau kita boleh mu'atabah, kita boleh cela diri kita di atas dosa maksiat kita ni, maka tuan-tuan, satu benda yang boleh mengajar kita nak tunduk kepada Allah. Percayalah. Sebab orang mukmin sampai tahap dia boleh cela diri dia di atas dosa dia buat, maka dia mengaku pada Allah. Dia tak segan silu nak mengaku. Dan sebab tu Allah minta kita mengaku. Hukum dalam ibadat kita pun kita kena mengaku. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Allah sebut, dan ada di antara hamba-Ku, kata Allah, mereka tu yang kena diri siapa, lalu dia pun mengaku dia berdosa dengan Allah, berdosa dengan Tuhan. Dia buat maksiat, dia mengaku dia berdosa dengan Allah. Zakarullah, dia ingat Tuhan tu. Malam tu juga bangun awal belum subuh, hafaz sajadah, ambil wudu, tunduk rukuk dan sujud, mengaku pada Allah. Orang ni kata Allah puji dia. Fastaghfaru lidzunubihim. Siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa kamu selama ni, kata Tuhan? Siapa lagi? Kata Allah. Allah saja yang boleh ampunkan dosa-dosa kamu. Dan kamu mengaku, kamu cela diri kamu, Allah tidak pernah tutup pintu untuk dia terima hamba dia. Tapi kita, bila kita kerah pedang, kerah hati, tak nak mengaku dosa kita dengan Allah, jangan kita fikir mudah, tuan-tuan, Allah lagilah susah nak terima kita. Sebab kita degil, bukan bertepat. Sebab itulah kita bila siapa mu'atabah ni bermaksud kita mencela diri kita. Ini dari kita, dari orang mukmin, dari orang Islam yang ada iman, dia mengaku. Dan kita tak sunyi pada silap dan salah dalam hidup ini, siapa pun kita. Tapi sebaik-baik orang mukmin ialah mereka yang balik kepada Allah dalam keadaan mencela dirinya, mohon keampunan kepada Allah. Sebab Allah sediakan pintu seluas langit bumi untuk kita mohon ampun. Allah sediakan pintu seluas langit bumi untuk kita mohon keampunan. Dan dalam hukum hidup kita ni, tuan-tuan, bila hamba Allah balik dengan Allah paling suka. Lillahi afrahu bitaubatil abdi. Allah paling seronok, gembira dengan orang yang balik kepada dia. Sehingga dibayang dalam satu hadis Nabi sendiri, Nabi cerita satu keadaan. Seorang manusia ini, dia berjalan tengah padang pasir. Berjalan dengan unta dia. Atas unta tu macam-macam makanan, dengan pakaian, semua kelengkapan. Tengah padang pasir, dia rasa letih. Dah letih, dia berhenti. Sebatang pokok berhenti, ikat unta, ikat sekadar ikat je. Dia pun tidur. Lepas tidur, bangun-bangun, unta tak ada. Unta tu ke mana? Padang pasir. Tengok belah kanan pun sebelah kiri, kiri sebelah kanan. Entah mana hujung tak tahu. Atas unta tu berapa? Atas kuda tadi, atas unta berapa? Makanan, pakaian, kain sehat dia, duit emasnya. Dia ada banyak baju je. Tuan boleh bayar dia. Orang tak lagu mana. Unta dah tak ada, tengah pada pasir nak cari. Makanan tak ada, mati dia. Dia pun susah hati, kata Nabi. Nabi cerita adalah hadis, gambarannya. Susah hati, kecewa, sedih, menangis dia. Ya Allah, lagu mana aku ni, mati kering aku di sini. Tengah-tengah duk sedih sampai 2-3 jam tu, tengok unta tu mari molek Allah. Unta tu mari balik. Mari balik unta tadi. Dia kata apa? Siapa dia kata? Akulah Tuhanmu. Dia tersyasyul, tersasul. Dia tak nampak Tuhan ada dia. Aku Tuhan dia, kata. Sebab dia gembira sangat. Unta tu balik,
dia terlajak kata. Nabi kata apa? Manusia yang buat silap, yang buat dosa, lalu dia mohon ampun pada Allah Tuhan dia, kata Nabi, Allah lagi gembira daripada si yang bawa unta tadi, yang unta balik ke tempat dia. Orang itu gembira sakit dah. Allah lagi gembira bila hambanya balik kepada dia. Allahu Akbar, tuan-tuan semua. Allah lagi gembira bila hambanya balik kepada dia. Dia bertaubat, meninggal maksiat, buat kebajikan, buat bersama dengan kebaikan, berada dengan kebenaran. Kata Nabi, Allah lagi gembira daripada apa yang berlaku. Tengok, inilah peluang keemasan kita. Yang kalau kita ambil peluang ini, tuan-tuan adik kakak semua, satu nikmat yang paling besar. So dari orang mukmin ni dia tak sama dari orang tidak beriman. Orang tak beriman darinya tak ada. Dari dia ada, dia kira nak makan, makan berak kecil, habis. Tidur berehat. Ibadat tak fikir, dosa tak fikir. Itu dari orang tak beriman. Dari orang beriman, dalam saat dia bekerja, cari harta, buka kedai, pagi-pagi ni berapa banyak tempat ni, berniaga macam-macam. Air tebu, air merah, air kuning, semua air ada belakang. Dengan makan ni. Dia berniaga, buka kedai ke, cari harta. Ketika dia berniaga itu, Allah bersama dengan dia. Dia tahu nak habiskan masa dengan Allah. So apa? Dari dia ada. Dari taubat dia ada. Tadilah. Dari muaqabah, dari mu'atabah dia ada. Dari muraqabah dia ada. Dan dari mujahadah dia ada. Yang keempat, yang perlu kita ada dalam dari kita ni tuan-tuan, yang keempat kena ada ni. Yang keempat namanya al-mu'aqabah. Yang pertama namanya apa? Al-mujahadah. Yang kedua namanya apa? Al-muraqabah. Yang ketiga namanya apa? Al-mu'atabah. Dari kita keempat namanya al-mu'aqabah. Nak ingat mudah, ingat kepada Jamratul Aqabah. Tak ingat juga, tak lama lah tu. Namanya al-mu'aqabah. Al-mu'aqabah bermaksud kita mengambil tindakan segera ke atas kita. Iqab, makna kita ambil tindakan segera. Kita hukum kita sendiri. Hukum kita sendiri. Lagu mana agak? Buat dosa hari ni, naik bangun ni terjun. Bukan. Itu kerja jahat tu. Itu bunuh diri nama, jangan. Dalam Islam, kaedahnya cukup mudah Allah beri kepada kita. Kita nak hukum kesalahan kita, Allah bagi pintu taubat, Allah buka siap malam. Macam tadilah, taubat. Menangis kita kepada Allah. Antara cara kita muaqabah diri kita buat dosa ni, kita buat benda-benda berkebajikan. Benda-benda pahala kebajikan kita buat. Derma. Nampak ada tabung masjid baru nak buat, nak tambah bangunan, kita holong. Nampak tabung anak yatim, perlu pada bantuan kita, mahak tafiat anak yatim, kita holong. Nampak ada tabung Palestin, Syria, kita holong. Kita buat sebenda berkebajikan semata-mata dengan niat, ya Allah hapuskan dosaku tadi. Ini sunnah ni tuan-tuan, Nabi ajar. Sebab Nabi kata apa? Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Hei manusia, kata Nabi, umatku semua, kamu kena hidup dalam takwa. Duk mana-mana kena bertakwa. Duk di rumah, di pejabat, di kedai, berniaga, berkebun, bertani, duk seorang-seorang ramai-ramai, kena bertakwa. Ingat agama, ingat Allah, ingat kebaikan, kena bertakwa. Yang kedua kata Nabi, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu dah buat benda yang tak berapa elok, tak berapa comel, benda dosa, tolong segera tambah, bukan tambah, tolong segera iringkan dengan benda baik. Maknanya buat jahat satu benda, satu perkara dosa, kita dosa kecil lah ni, maknanya kita iringkan segera, selepas tu dengan kebaikan. Itu cara kita muaqabah. Kita tadi buat silap mungkin kepada anak kita, tak pasal-pasal maki dia. Anak tak bersalah. Jatuh gelas sebutir, gelas bukan siapa harga 1,000. Ya lah, ada lah mungkin 20 riyal sebutir. No, akopal, akorok ke berapa, saya tak tidak sebut. Ni tanya muslimat kita, dia tahu sangat lah tu. Sebab kelas dalam mari ya, hak makan tu lakinya, hak retak tu je lah. Ya, tu masalah ni.
Jatuh anak kita terpegang, jatuh gelas putih harga 20 riyal. Oh, maki 3 jam tak habis, lepas subuh pukul 10 tak habis lagi. Bahasa bodoh ni tak erti bahasa supaya dia pula dah. Yang nak babi ayah sekali, ayah pun tengok, mak dia pun tak erti bahasa juga. Habis sekeluarga tak erti bahasa belaka. Anak pun tengok munasabah, pak tak erti bahasa, mak tak erti, aku tak erti bahasa juga. Tak ada pasal-pasal maki anak kita, kek jegas putih. Berdosa kita tuan-tuan. Maki pula dia kata-kata menatai ni, contoh. Berdosa dah tu, dosa kecil lah. Anak kita terguris, mak kerana gelas putih, siapa kata menatai berapa ni, sial gambar. Akhirnya, kita berdosa. Mari kuliah Tok Guru pagi ni, duduk dalam kuliah, tinggal balik tadi. Belum turun tadi, maki anak sekejap. Contohnya lah, contohnya. Tak ada ni cuma contoh. Kalau ada gak pada muka lah, ya. Jadi kalau tadi belum lagi tadi maki anak, pasal-pasal anak pun sedih budak tu. Budak pula umur 7 tahun. Reti berapa 7 tahun? Kalau umur 70 tu memang lah. Akhirnya kita pun duduk macam Tok Guru ni, nampak tabung berjalan, tabung Palestin contohnya. Tengok dosa tadi, keluar duit. Tak payah banyak, 100 pun tak apa. Keluar masuk tabung. Lillah ta'ala niat, ya Allah aku tak dosa dengan anak aku tadi, ya Allah. Aku nak kafarah dosa ni, aku masuk tabung 10 riyal, 20 riyal. Cara tu kata Nabi, boleh hapuskan dosa kamu. Ini cara agama. Namun akabah tu, kita ambil segera. Jangan tunggu minggu depan. Segera kita buat. Buat dosa pukul 7 pagi, kau boleh pukul 8 tu, kafarah dengan kebaikan. Al-mu'aqabah. Tua-tua Islam ni memang selesa, memang comel. Tak kerana kita mengaji bab Islam, kita tak nampak jalan belakang tuan-tuan. Tapi kita mengaji bab Islam, kita faham Islam ni, Islam permudah laruan kita. Daripada orang berdosa, boleh Allah ampun. Daripada orang jahat, jadi baik. Kita ni kerana Islam tuan-tuan, tak kira siapa. Sejahat-jahat manusia, kerana Islam jadi molek. Cahaya tuan-tuan. Dulu hidup kaki pukul orang. Dulu Kuala Lumpur, dulu kaki jaga panggung lido. Siam Malaysia jaga panggung lido. Sampai bel tak semaya, bel tak ada. Betul tu ada. Tapi kerana ilmu mengaji, duk dalam ilmu tiap minggu di Kelantan ni, duk mengaji di sebuah masjid dengan ustaz-ustaz kita mengajar, berubah dia. Dulu kaki pukul orang, akhir sekarang ni azan maghrib dia, suara sedap. Ini nikmat Islam. Dalam Islam banyak sejarah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita baca sejarah zaman dia jahiliah. Saya nak sebut tak payahlah, pada tuan-tuan pagi ni kita baca sendiri apa dosa dia tak buat. Tapi Umar yang sama radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua, ahli syurga, sahabat Nabi, pejuang Islam yang terkenal terkemuka, membangunkan Islam di Mekah dan Madinah. Itulah Umar bin Al-Khattab. Sejarah lampau dia. Tapi kerana ilmu, kerana agama, manusia boleh berubah tuan-tuan. Itu hidayah Allah namanya. Betul kita ni tuan-tuan, hamba bagi semangat semua ke mana-mana. Kita jangan hidup dalam keadaan putus asa. Hamba ni tak ada arah dah ustaz. Tak ada apa, ada arah apa tak masuk. Duk kita tak ada arah, tak ada arah. Apanya? Dah umur 65 dah ustaz. Nak mengaji pun tak ada. 65 pun hidup lagi. Nampak tiba nasi kabur tu 3 buku. Maknanya segar lagi lah. Tak ada arah. Mengajilah. Ni duduk sebut umur 65 tak ada dah ustaz nak mengajinya. Kita silap tuan-tuan. Sepatut kita kena berada dalam keadaan yakin. Biar siapa tahap kita, kita tak mengaji siapa alim pun tak apa. Kita mengaji dalam keadaan kita berilmu, kita faham, mati dalam kita faham. Itu kita nak. Ialah umur 65 baru nak start mengaji bab hukum hakam fiqh syariat. Nak jadi orang alim confirm dak lah tuan-tuan. Tapi kita boleh berkekal ilmu tadi sampai kita mati dalam ilmu. Sekurang-kurangnya kita mengaji, kita faham, kita buat. InsyaAllah Allah berkati kita. Kerana dosa Allah ampun, sebab kita minta keampunan. Dosa dengan orang, dosa dengan orang kita minta maaf, dengan Tuhan kita minta ampun. Masa muda-muda jangan bimbang. Ini hakikat beragama. Dan saya rasa tuan-tuan berkata tak tahu, tapi kita bercakap benda kita kena sebut sama-sama. Sebab Islam ni tak pernah tuan-tuan, dia jadi agama yang sifatnya basi. Dah, Islam tak pernah basi. Sebutlah berapa rimah dalam hukum hakam agama ni, pasal hadis Quran tak pernah basi. Yang basi kita. Yang basi kita. Tak ada umur 40 malah mengaji. Itu basi namanya. Tuan-tuan sekalian,
Itu yang keempat, namanya al-mu'aqabah. Yang kelima dari kita ni tuan-tuan, saya hak cakap hak kacak ni kena buat ni, tuan yang dengar kita amal bersama. Yang kelimanya namanya al-muhasabah. Al-muhasabah, hisab. Kira kita duk kira semua. Al-muhasabah, amal aku hak banyak ni molek ke jahat, kira. Hari ni Quran banyak mana dah baca, kira. Hari ni mengaji tak mengaji lagi, kira. Hari ni kecek benda baik ke buruk banyak mana, kira. Hari ni aku ni berzikir banyak mana dah setakat pukul 8.30 pukul 9 ni, kira. Aku hari ni sedekah derma banyak mana, kita muhasabah. Dan benda muhasabah ni tuan-tuan kemuncak daripada kehidupan kita. Sebab apa kemuncak? Sebab muhasabah yang samalah Allah akan kira kita di padang mahsyar esok. Tadi kita sembahyang subuh sejadah di belakang tadi. Kita baca ayat surah sejadah Tok Guru banyak kali duk sebut, hamba pendengar. Di padang mahsyar esok ada manusia yang sifat kata Allah nakisu ru'usihim inda. Tunduk tak bengah dah muka dia. Walaupun dia minta absarna wa sami'na, tolong ya Allah kami nak tengok balik, kami nak hidup balik, nak buat amal. Tuan kata tak ada harapan dah kamu. Saya mau balik surah Sajadah tadi. Makna kata tuan-tuan, hidup kita kena muhasabah. Dan sebelum Allah muhasabah kita pada mahsyar dalam kubur, kita muhasabah dunia sekalian lagi. Jadi kita kena hitung. Sebab bila kita tengok, kita kira, kita hitung, kita boleh nampak 5 campur 5 kita nampak 10. Nampak angka tu 3 campur 2 5 kita kata. Samalah kita dengan amal kita. Sebab itulah orang bermuhasabah ni Allah Subhanahu wa taala puji dia. Allah orang bermuhasabah ni tuan-tuan, Allah angkat martabat dia. Dan sebab itulah kita dalam hidup ini nak kena muhasabah. Saya ambil contoh 1-2 ayat yang boleh kita ambil sebagai panduan pada pagi berkat ini. Allah sebut tentang orang cerdik di kalangan hamba dia. Qad aflaha man zakkaha. Allah kata apa? Sesungguhnya berjayalah, beruntung besarlah kata Tuhan. Siapa yang beruntung besar ni? Man zakkaha, siapa-siapa yang duk jaga hidupnya selama ini, duk bersihkan semua hidupnya. Ada benda karak-karak, dia kikih. Dengan gapo tu orang Kelantan ni ji, kalau karak-karak pa menikah ke apa dia? Beraso. Beraso tu jenama sebenarnya. Tapi orang kita ni jadi beraso lah. Ya? Dia beraso tu jenama. Supaya Colgate ada. Amai Colgate tu, Colgate jenama, ubat gigi sepatutnya. Tak apalah. Kita orang Melayu kita ni kecap orang putih kadang-kadang. Kalau nampak hati kita berkarat, beraso ke dia? Nampak hati kita tak apa nak cerah, beraso ke dia? Mak tu telah muhasabah. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah kata Tuhan. Aflah ni mana beruntung? Menang, berjaya. Apa dia? Man zakkaha, siapa yang bersihkan hati nuraninya. Bersih lagu mana tuan-tuan? Mana muhasabah. Semua, kira, cek balik, tengok, perhati, klik, lagu mana? Hati aku hari ni hitam ke putih? Hati hari ni kelabu ke jernih? Kita boleh tengok tuan-tuan sekalian. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah. Wa qad khaba man dassaha. Khaba ini maknanya kecewa, kecundai, gagal. Siapa dia kata Tuhan? Man dassaha, siapa yang merosakkan hati jiwa raganya. Duk masuk benda-benda tak boleh dalam hati, rosak. Kata Allah, gagal orang ni, makna dia tak muhasabah, dia kebuat je. Orang muhasabah tuan-tuan bermaksud orang ini dia berada di atas landasan agama. Sebab itulah perkara muhasabah ni dia perkara yang menjadi nadi jantung kita. Supaya di pada mahsyar esok, bila kita dah cukup muhasabah masa hidup ini, di pada mahsyar esok mudah laluan kita Allah mudahkan. Kerana esok di pada mahsyar al-muhasabahnya lagu mana? Muhasabah di pada mahsyar esok tak boleh kita cerita lagi dah. Hakimnya Allah, pendakwa raya, malaikat-malaikat dia, saksi-saksi ni, tangan kita, kaki kita,
mata kita, anggota badan tubuh kita tu atas saksinya. Cakap alik cakap oleh Allah ni tangan-tangan kita tuan-tuan. Kalau tak kecek ni kecek tangan sesak. Tak tahu lagu mana. Kaki kita tak kecek esok. Beritahu Tuhan, langkah hari Jumaat media ilmu. Malam satu ada tara mereka. Contohnya lah. Ini masalah ni. Ilmu mengaji, maksiat buat. Kaki berkecek. Tuan-tuan, akhirnya pendakwa raya malaikat, hakimnya Allah, mahkamah terbuka, seluas-luasnya semua boleh tengok belaka, live, langsung. TV akhirat buat live. Dan saksinya anggota badan tangan kita semua sekali. Orang kena tulis apa? OKT. Amalah. Tuan-tuan, kita duduk di kandai orang salah. Nakisu ru'usihim, tunduk, pekecek tidak, senyum tidak, ketawa tidak. Dulu masa hidup ketawa tak lama 2 jam setengah dia sore ya. Di pada mahsyar ketawa tidak, senyum tidak, duduk sungguh tunduk. Siapa dia? Kita. OKT dalam bahasa dunia sekarang, orang kena tuduh. Ini gambar Quran. Ini gambar Quran ya Allah. Bila Allah sebut tentang hakikat itulah kita kena rasa tuan-tuan. Muhasabah ketika itu kemuncak. Satu kemuncak yang tak dapat kita tolak mentah-mentah. Tak boleh kita kata, ini Tuhan rekod ni bukan hamba punya ni, itu email lain, bukan hamba. Tak ada tuan-tuan. Suatulah bila satu ayat Al-Quran Al-Karim nak kait sikit, di mana ayatnya Allah berfirman dalam surah apa ni? Al-Kahfi 49. Ini hari Jumaat kita baca Al-Kahfi kan. Bukan baca Yasin saja semalam, ayat Kahfi kena baca juga. Hari siang malam ni kita baca ayat wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Apa berita ayat ni tuan-tuan semua? Cerita tentang muhasabah esok di padang mahsyar. Sampai tahap berlaku apa dia kata Tuhan, ketika itulah semua amal kita Allah buka. Terbuka amalan kita ni, surat amal terbuka, letak depan mata kepala kita. Tengok kita. Oh, nama aku, alamat pun ya dah, tak ada alamat lain dah. Akhirnya apa yang berlaku kata Allah, tengok terkejut. Musyfiqin ni maksudnya ialah terkejut. Orang Kelantan kata agak besar sikit, kasar sikit, kejut beruk. Dah. Hamba tak tengok beruk terkejut apa, tak tengok lagi setakat ni. Semua kata babi buta, tak tengok lagi babi buta. Babi buta lagi tak tengok lagi. Tapi orang dia sebut tak apalah. Terkejut beruk, makna terkejut sungguh. Akhirnya orang hak kena muhasabah kata apa? Apa cerita ni? Celaka dah aku hari ni, habis dah aku hari ni. Habis nafas dah, habis nyawa aku hari ni. Ni Allah hitung sungguh ni. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang tercatat dalam buku ni, dosa kecil pun tercatat, pahala kecil pun tercatat, dosa besar pun tertulis. Semua tercatat belaka. Satu persatu. Akhirnya dalam keadaan itulah kita pun mula meratap, mula menangis. Nak panggil siapa tolong? Nak panggil anak? Mak, tolong abah ni. Alung, tolonglah baba ni. Minta maaflah. Alung dengan diri dia, baba dengan diri dia. Ketika itulah tuan-tuan, anak tak kenal mak pak tak kenal anak sendiri. Adik tak kenal abang dia. Walau duduk serumah sampai ketua. Anak dengan mak duduk serumah sampai anak tu menikah. Bercucu ke duduk sekali. Di pada mahsyar tak kena dah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Tak kena dah tuan-tuan. Hamba tak boleh nak bayar lagu mana tak kena ni. Kita hari ni dunia ni tuan-tuan, anak kita menangis hujung sana tu, kita share seorang anak kita tu. Tak gitu je. Share seorang anak kita, anak aku menangis jatuh lubang ke. Hingga kita tengok anak kita sakit ke tak sakit. Saya kita terasa tu seorang anak kita dengan mak kecek jauh, mak dia tu hingga mari. Di pada masyarakat seksa tuan-tuan tak kena kita. Dia bukan kita tak kena dia tak kena kita. Adik tak kena abang, nak kata gapo. Ini berita Quran ni bukan main-main.
Waktu bila kita ambil berita-berita Quran macam ni, tua-tua timbul keinsafan nak bermuhasabah. Menyebab kita tak ada perasaan nak kerah pedang, tak ada perasaan nak angkuh sombong dengan Allah. Tidak ada dalam bahasa Kelantan. Kerah pedang ni kasar lah. Dia mau jari balik Kelantan ke cik Kelantan sikit supaya terasa. Dia bahasa Kelantan, nama perhati kalau sebut 2-3 patah tu ada ra dia, aura jin, aura Johor ni, ya, kau Kelantan, ya. Ada aura dia, betul tu. Jadi kita tu bila sebut hal-hal macam ni, tak kenal siapa anak beranak sendiri di pada masyarakat, pada anak kita kandung beranak ke dia, siapa ketua kita jaga dia, tak boleh kenal suara muka. Ini apa cerita ni? Makna kedahsyatan hari tersebut, muhasabah di pada masyarakat cukup hebat. Ketika itulah Allah akan buka segala apa keburukan kita, segala dosa maksiat kita, dan bahkan segala kebaikan kita, yang menyebabkan kita hari itu tak nampak jalan, melainkan kita nampak kebaikan kita. Kalau kita buat baik, kalau buat jahat, nampak dah, habis dah aku hari ni, habis dah, la ya wailatana, celaka aku ini. Dia celaka diri sendiri dah. Tak ada Allah celaka dia, dia kata ya wailatana, celaka dah aku ini, habis dah homo. Tuan-tuan sekalian, muhasabah, kita ada rekod muhasabah, bermaksud kita akan cari jalan selamat kita. Lagu mana nak kira balik, kira lagu mana kita akan nampak kalau benda baik, tahap mana kebaikan kita. Kalau kita buat benda yang tak berapa baik, Allah tak suka, orang tak suka, kita nampak aku hari ni Allah dengan orang sikit-sikit, dengan Allah lagi lah. Ada 5 benda ni tuan-tuan semua. Kaedah beragama kita mudah saja, menyebabkan kita berada laluan yang betul, dan kita bila laluan betul, insya-Allah kita akan sampai ke mana tempat kita nak pergi. Ibarat tadilah kita ada radar kita. Saya ulang balik ni. Radar kita iman, ilmu, amal dan taqwa. Menara kawalan kita Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah kapal terbang, bila dia naik ke atas udara sana, ikut radar kawalan, ikut menara kawalan daripada Kuala Lumpur nak pergi ke mana? Ke Jepun, Tokyo, sampai dengan selamat. Balik semula dengan selamat. Tapi kalau pemandu kapal terbang tadi buat sombong bodoh dia, tak ikut radar kawalan, nak pergi Tokyo, tak ada siapa Selat Melaka, terjun laut. Dia tak selamat, penumpang tak selamat. Dia tak selamat, penumpang tak selamat. Berapa tu orang dah kau habis hancur, mati belaka. Samalah kita. Bila kita hidup dekat ada radar kawalan, insya-Allah kita kalau namanya mak bapa, anak-anak selamat. Sebab apa? Pak mak ikut radar agama. Dah anak 5 orang, selamatlah sebab tu baju kat kita. Anak selamat, cucu selamat. Sebab apa? Mak pak dia ikut radar agama. Kawalannya ada, Allahnya dia ingat. Selamat kita. Tapi kalau mak pak tak ikut radar agama, anak 5 orang ni hancur lebu habis. Hak ni lagu tu, hak ni lagu tu. Betul tuan-tuan. Jadi kita dengan agama ni, itulah kaedah dia. Macam hamba sebut di mana-mana supaya orang mudah faham. Samalah kita nak pergi tempat kita tak pernah pergi. Orang Kuala Lumpur nak pergi Kota Baru Kelantan. Kuala Lumpur duduk 25 tahun. Besar Kuala Lumpur, kecil Kuala Lumpur, menega Kuala Lumpur, duduk Kuala Lumpur, tiba-tiba nak pergi Kelantan, Kota Baru. Ada waris dia duduk dalam Kota Baru, telefon, kita ni lama tak jumpa ni, waris kita ni, ni aku nak menikah minggu depan, marilah wei alamat. Dia pun start dari Kuala Lumpur pukul 8 pagi, bawa kereta, bawa anak sekali. Dia nak mari mana Kota Baru, nikah waris dia kena bawa kereta ikut panduan jalan raya. Tak begitu kan? Ikut panduan tu, signboard hijau putih-putih tu, tengok betul-betul, akhirnya sampai Kota Baru. Daripada Kuala Lumpur masuk kepada Betong, kemudian habis Kuala Lumpur, habis Gua Musai masuk Kota Baru, macam Kota Baru. Nampak tak? Sebab apa? Dia tak nak sapa, tapi dia ikut panduan. Sapa pukul 3 dengan selamat di mana Kota Baru. Cuba orang tadi Kota Baru tak mari, start kereta buat tak erti bahasa. Lagu mana dia? Dia pakai start kereta berjalan. Ikut akulah nak berjalan. Tengok pukul 2 petang duduk Johor Bahru. Bukan Kota Baru, Johor Bahru. Sebab apa? Dia tak ikut laluan. Kerana sombong. Dengan Allah pun sama tuan-tuan. Kalau dengan Allah kita tak kena cara, tak sapa ke dia kita, sapa ke lain kita. Sapa ke lain susah hatilah kita tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan yang saya beri pada pagi ni untuk hamba ni tuan-tuan, hak berkecek ni banyak benda tak kena dalam hidup, tapi kita nak mengaji sama-sama. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, kita dengar ceramah tok-tok guru, orang-orang lain ni, insya-Allah hati kita makin hidup, tak mati, hati kita makin ceria, tidak sakit, hati kita makin berilmu, tidak jahil insya-Allah. Itulah sekadar pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagi Engkau segala kepujian. Allahumma lakal syukru. Bagi Engkau segala kesyukuran. Allahumma lakal khairu. Bagi Engkau segala kebaikan. Allahumma rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah kami. Innaka sami'ud du'a. Engkau Tuhan kami yang mendengar intihan munajat kami. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan keafiatan dan keselamatan. Allahumma jammilna bit taqwa wal istiqamah. Hiasilah kami dengan taqwa dan al istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kepada kami dunia baik, molek ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun baik, molek ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkan kami ya Allah daripada api neraka yang membakar-bakar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.